Okey, sekarang ni kita nak masuk latihan kedua. Kita panggil latihan untuk ujian lah. Ujian untuk UMT 2122 kalkulus. Okey, kamu tengok sini ya. Okey, soalan dia, soalan 1. Cari terbitan pertama. Terbitan pertama adalah dy dx bagi fungsi berikut. Ada A dengan B. Kita buat tengok soalan A dulu. Okey, soalan A, dia kata sini, y sama dengan 7/2 x negatif 4. Dy dx kan dia. Dy dx kan dia, kita akan dapat kuasa negatif 4 ni kat depan, berkali 7/2, x kita tolak 1. Okey, jadi akan dapat, kamu ringkaskan, kamu akan dapat dy dx ni adalah negatif 14 x kuasa 5. Yang ni untuk jawapan soalan A. Boleh Okey, bagus. Okey, kita pergi soalan B. Diberi y sama dengan 3x kuasa 2 tolak x kuasa 3 tambah 4x per x kuasa 2. Okey, kalau soalan macam ni, kita tak boleh buat dy dx direct, tapi kita kena selesaikan dia, jadikan dia pecahan tunggal. Maksud kita asingkan satu-satu macam ni Okey, jadi y sama dengan 3x kuasa 2 per x kuasa 2 tolak x kuasa 3 per kuasa 2 tambah 4x per x kuasa 2. Okey, kamu ringkaskan dia macam ni, kamu akan dapat y sama dengan 3 tolak x tambah 4x kuasa 1. Dah dapat macam ni, baru kamu buat dy dx. Okey, 3 akan jadi kosong. Yang ada perkali 1 kan, jadi negatif x akan dapat negatif 1. Yang ini tambah dari kuasa negatif 1 kat depan, 4x tadi, negatif 1 tolak 1. Jadi akan dapat negatif 1, positif negatif negatif, 4x kuasa negatif 2. Okey, yang ni tadi ke sini, yang ni dan yang ini. Boleh Okey. Okey, soalan nombor 2. Diberi fungsi fx adalah 6 tambah x kuasa 2 kuasa 3. Cari terbitan pertama untuk f ni negatif 2. Maksud dia kat soalan macam ni, kamu bezakan dia. Dah dapat perbezaan pertama dia, gantikan nilai x itu dengan negatif 2. Okey, kita buat jawapannya. Okey, langkah pertama untuk terbitan pertama tadi adalah 3 kuasa ni kat depan. Salin balik yang tadi. Kuasa dia kurang 1. 3 tolak 1. Okey, dalam kurungan ni, kita bezakan dia. 6 akan jadi kosong. X kuasa 2 ni akan jadi 2x kan. 2x ni kita tolak, tulis kat belakang sini. Jadi 3, 6 tambah x kuasa 2 per 3 tolak 1 darab dengan yang kita bezakan dalam kurungan tadi adalah 2x. Dia akan dapat 3 darab 2x akan dapat 6x kurungan 6 tambah x kuasa 2 kuasa 2. Okey, ini adalah perbezaan pertama. Soalan kata gantikan x tadi dengan negatif 2. Kita gantikan tadi x dengan negatif 2. 6 x tadi negatif 2 tambah darab 6 tambah x tadi negatif 2 kuasa 2 kuasa 2 lagi. Kamu guna kalkulator, jawapan kamu adalah negatif 1200. Boleh? Okey. Okey, untuk soalan bahagian B, dia kata, masih lagi gunakan soalan yang sama, tapi dia kata bezakan kali kedua. Ni ada dua tanda. Maksud dia beza kali kedua. Beza kali pertama mana? Yang ni. Ini ialah beza kali pertama. Sebab tu jalan kerja kamu, kamu akan buat macam ni lah. Yang ni kita salin balik tadi, atas tadi. Yang atas tadi 6x tadi ke sini Okey, 6x 6 tambah x kuasa 2 kuasa 2. Yang ni untuk u, yang ni untuk v. Kita gunakan petu hasil darab pembezaan. Okey, kita salin balik. U sama dengan u dv dx tambah v du dx. Ini adalah formula untuk hasil darab kan. Kita buat satu-satu dulu. Okey, untuk satu-satu dulu. U adalah
6x. Du dx adalah 6. Ada masalah tak yang ni? Saya rasa okey kot yang ni. So, kita dah belajar basic lama dah ni. Okey, yang ni pula. V sama dengan 6 tambah X kuasa 2 kuasa 2. Yang ni adalah petua fungsi gubahan. Okey, 2 kat depan. Kuasa tadi. Salin balik. Kuasa 2 masih lagi dalam kurungan. 2 tadi tolak 1 akan dapat 1. Kita bezakan dalam ni. 6 akan jadi kosong. 2x, x kuasa 2 akan dapat 2x. Yang ni. Okey. Ni akan dapat 2x. Jadi, 2x akan dapat 4x. 6 tambah x kuasa 2. Ini untuk dv dx. Dah sampai peringkat tu, baru kita boleh gantikan dia di sini. Okey. Apa dia u? U adalah 6x. 6x. dv dx yang ni. Salin balik sini 4x 6 tambah x kuasa 2 tambah v. V adalah yang ni. Okey, du dx, dv dx tadi. Du dx tadi adalah 6. Di sini. Okey. Kita kembangkan dia. Okey, kita kalau macam ni ada ulangan kan, ini ulangan yang ni, ini dengan yang ni, kita fakturkan dulu. Kita keluarkan 6 dulu. 6 kita keluarkan ni, so tinggal tak ada lah sini. Ada kat sini. Yang ni dengan yang ni, ini kuasa 2 kan, ni kuasa 1 kan. Keluarkan kuasa 1 di sini, yang 2 akan jadi kuasa 1. Okey. Okey, jadi apa yang sama kita keluarkan tadi. Yang sama tadi 6. Tinggalkan x. Tinggalkan 4x ni. Ini kan. Kita keluarkan ini. Yang ni ada 2 kan. Kita keluarkan 1. Tinggal lagi 1 lah. Jadi yang tinggal ni per darab dalam kurungan 4x. X dengan 4x. X 4x. Tambah. Yang ni ada 1 lagi kuasa. 6 tambah x kuasa 2. Okey. Tutup kurungan. Yang 6 ni tak ada sebab kita dah fakturkan di sini. Okey, kemudian yang ni kita salin macam biasa. Kita selesaikan dalam kurungan. 4x akan dapat 4x kuasa 2 tambah 6 tambah x kuasa 2 kan. Dapat 4x kuasa 2 tambah 6 tambah x kuasa 2. Kita permudahkan lagi. Yang ni 4x kuasa 2 tambah 1x kuasa 2, 5x tambah 6. Jadi inilah jawapan dia. Okey, untuk soalan B. Boleh Okey, very good. Okey, soalan 3. Diberi persamaan melengkung y sama dengan 3 tolak 2x kuasa 2 tambah 4x. Soalan A, cari titik pusingan. Dan B, tentukan titik pusingan itu maksimum ataupun minimum. Okey. Kita pergi ke bahagian A dulu. Cari titik pusingan. Okey, langkah pertama. Kita salin dulu persamaan tadi. Persamaan tadi. Di sini. Okey, y sama dengan 3 tolak 2x kuasa 2 tambah 4. Okey, langkah pertama adalah dy dx kan dia. Nombor tadi, pemalar tadi 3 akan jadi kosong. Okey, negatif 2 ni perkali kat sini. Kuasa dia kat sini. X 2 tolak 1. Jadi, negatif 2 darab 2 akan dapat negatif 4x. Yang belakang tadi 4x akan dapat 4. Kita salin saja macam ni lah. Jadi dy dx adalah negatif 4x tambah 4. Okey. Nak cari titik pusingan kan? Okey. Dalam titik pusingan mesti ada koordinat x, koordinat y. Okey. Kita cari koordinat x dulu. Macam mana cari koordinat x? Okey. dy dx kita sama dengan kosong. Ini formula dia. dy dx sama dengan kosong untuk cari x. Jadi dy dx tadi yang tadi negatif 4x tambah 4 ni kita tulis kat sini. Sama dengan kosong. Okey. 4 tadi kita pindah sebelah kanan. Akan jadi negatif 4x sama dengan negatif 4. Kita bahagikan dengan negatif 4. Supaya dapat x sahaja di sini kan. Negatif 4 bagi negatif 4 adalah 1. Jadi 1 ini adalah koordinat untuk x. Okey. Jadi macam yang cari y.
Y tadi, kita gunakan persamaan asal tadi. Persamaan ni, kita gunakan persamaan asal tadi. Tapi gantikan X tadi dengan 1. Tadi X ke 1, ganti kat sini. Okey, guna kalkulator kamu akan dapat 5. 5 ni apa? Koordinat Y. Jadi, titik pusingan adalah untuk X dengan Y. X kita 1, Y kita 5. Jadi, inilah jawapan untuk soalan A, titik pusingan. Okey? Alright, bagus. Okey. Soalan B, nak carikan dia, tentukan titik pusingan itu adalah maksimum ataupun minimum. Okey, kalau cari maksimum minimum, okey, langkah pertama. Okey, dy dx sama dengan negatif 4x tambah 4. Tadi yang kita cari tadi, yang asal tadi. Negatif 4x tambah 4 kan? Okey, kita bezakan kali kedua. Negatif 4x ni akan dapat negatif 4. 4 tadi, pemalar akan jadi kosong. Dapatlah pembezaan kali kedua kita adalah negatif 4. Ingat kalau negatif jawapan dia adalah maksimum. Kalau jawapan kita positif, minimum. Dekat sini jawapan kita adalah maksimum. Jadi kesimpulan kita adalah titik 15 adalah titik maksimum. Jadi kamu kena jawab macam ni lah. Boleh? Alright, bagus. Okey, kita nak pergi ke bahagian terakhir soalan untuk trigonometri, iaitu carikan terbitan pertama bagi fungsi trigonometri berikut. Fungsi trigonometri yang sin, cos, tangent. Okey, kita pergi tengok soalan pertama. Okey, soalan pertama, Y sama dengan sin 3T. Okey, kalau ikut formula kita belajar, dia sama macam ni, sin AX. A kita 3, A kita 3, X kita adalah T. Ini formula dia. Jadi, kalau soalan dia kata sin AX, dy dx dia adalah A cos AX. Sin akan jadi cos. Yang ni AX ni, tengok ni, ada 3 bahagian. A cos AX. A tadi apa tadi? A adalah 3. Cos adalah cos. A dengan X. A kita tadi apa? 3. X kita T. Jadi kita salin balik. 3T. Jadi jawapan kita Y sama dengan sin 3T. Dy dx kan dia adalah 3 cos 3T. Ikut formula kat atas ni. A cos AX. Boleh? Okey, bagus. Okey, soalan B. Diberi fungsi A adalah negatif 3 cos 3A. Okey, kita tukar dalam bentuk formula. Negatif 3 perkali dia, tak berubah. Cos AX. A adalah 3. X adalah A. Jadi, diberi macam ni. Dy dx dia yang ini. Negatif 3 ni, biarkan dia. Yang ini akan jadi macam ni. Negatif A sin AX. Yang ni jawapan untuk yang cos AX akan jadi negatif A sin AX. Okey, kita gantikan balik negatif 3, negatif 3. Negatif A. Negatif A tu yang dalam tadi. A kita adalah 3 kan? Negatif 3. A kita adalah 3. Sin. Cos akan jadi sin 3A. Kita salin balik dalam ni. 3A. Boleh tu? Okey, tapi kita kena selesaikan ni. Darabkan dulu. Negatif 3 dan negatif 3 akan jadi 9 sin 3A. Inilah jawapan yang terakhir dia. Boleh? Alright. Okey, untuk soalan yang seterusnya C, diberi fungsi FT sama dengan tangent 1/3 X. Jadi ini tangent. A kita adalah 1/3. X kita adalah T. Okey. Kalau ikut formula ni, jawapan dia adalah dy dx ni adalah A secant kuasa 2 AX. Tangent akan jadi secant kuasa 2. Okey, kita ganti balik A. A adalah 1/3 kan? Tu 1/3. Secant kuasa 2, secant kuasa 2. A kita apa tadi? A dengan X tadi?
A dengan X tadi 1/3 T kan. Kita salin balik 1/3 T. Jawapan dia adalah 1/3 second kuasa 2 1/3 T. Okey. Boleh? Okey, very good. Okey, soalan yang terakhir, soalan D. Diberi Y sama dengan negatif 3/4 cos 2A. Yang ini perkali kita salin je. Okey, cos AX. AX ialah 2X. A untuk 2, X untuk X lah. Okey, jawapan dia. Okey, yang ni perkali salin balik. Yang cos AX ni akan jadi negatif A sin AX. Negatif A sin AX. Kita ganti balik. Negatif, negatif. A kita tadi berapa? A kita adalah 2. Ganti dengan 2. Sin. Sin akan jadi sin. AX. AX kan dia ni? 2S. Kita ganti kat sini. 2X. Kemudian kita ringkaskan. Negatif 3/4. Yang perkali asal tadi. Darabkan yang ni. Akan dapat 3/2 sin 2X. Jadi jawapan dia untuk soalan ni adalah dy dx adalah 3/2 sin 2X. Boleh ya? Ini adalah jawapan latihan kita untuk latihan ujian kita. Alright, bagus.